RTM terus unggul seakhir dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 21 Mac 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona Bennett Laikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Pesawat bawa 132 penumpang dan anak kapal terhempas di selatan China. 2.7 juta pelajar memulakan sesi persekolahan 2022 secara bersemuka hari ini. Baik, itu tadi situasi nahas pesawat milik China Eastern Airlines yang terhempas di kawasan hutan pergunungan di Guangxi, bahagian selatan China. Pesawat membawa 123 penumpang dan 9 anak kapal. Pesawat Boeing 737 itu berlepas dari Kunming ke Guangzhou, terputus hubungan ketika melalui wilayah Guangxi. Stesen televisyen tempatan iaitu CCTV melaporkan pesawat terhempas di daerah Tang berdekatan Wuzhou mengakibatkan hutan terbakar. Menurut saksi yang merupakan penduduk kampung memaklumkan secara jelas melihat pesawat berkenaan jatuh ke kawasan hutan. Pesawat MU-5735 itu tidak mendarat di Guangzhou setelah berlepas pada pukul 1 tengah hari dari Kunming. Menurut AFP, tiada maklum balas dari syarikat penerbangan berhubung nahas. Bagaimanapun, laman sesawang bilik penerbangan itu bertukar kepada warna hitam dan putih selepas tengah hari. Menerusi Flight Radar 24 pula, pesawat MU-5735 pada pukul 2.22 petang telah menjunam daripada 29,100 kaki kepada 3,225 kaki sebelum jejaknya hilang. Beli barang baru, sekolah baru. Nak sekolah rasa best lah. Sebab jumpa kawan-kawan, nak belajar. Happy, belajar. Nak jumpa kawan-kawan baru dengan nak jumpa cikgu baru, tengok kelas baru. Sebab saya rasa seronok. Sebab saya nak belajar lebih pandai dari sekarang. Baik, kepada pelajar tahun 1, selamat memasuki alam persekolahan dan pelajar tahun 2 ke atas, selamat kembali ke sekolah. Apa yang pasti, 2.7 juta pelajar memulakan sesi persekolahan 2022-2023 secara bersemuka hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, daripada jumlah itu, 2.6 juta adalah murid sekolah rendah. 30,853 lagi merupakan pelajar tahun 2, 3 dan 4 kolej vokasional. Manakala pelajar sekolah menengah selebihnya mengikuti pembelajaran secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Kehadiran pelajar pada hari pertama persekolahan secara bersemuka secara umumnya adalah baik melebihi 90%. Kita lihat pada hari ini kehadiran di sekolah-sekolah khususnya dalam kalangan murid tahun 1 adalah cukup baik yang mengambil kira situasi semasa. Apa yang penting adalah untuk kita pastikan segala SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dengan baik oleh guru, murid dan seluruh warga sekolah.
Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas melawat Sekolah Kebangsaan Said Idrus, Kampung Kuang Hile, Cemor. Dalam perkembangan lain, KPM tidak boleh menetapkan kadar vaksinasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun sebagai penanda aras untuk memansuhkan sistem penggiliran di sekolah rendah dengan jumlah murid lebih 600 orang. Ia mengambil kira peratusan vaksinasi kelompok tersebut di seluruh negara ketika ini masih rendah, iaitu sekitar 35%. Kita akan pantau sesi persekolahan yang berlangsung mulai pada hari ini untuk satu tempoh. Kita akan pantau dan insya-Allah kita akan panggil yang murid-murid di sekolah yang mana jumlah murid melebihi 600 orang ini untuk turut hadir tanpa penggiliran apabila masanya sesuai. Kementerian Kesihatan sedang berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membangunkan protokol selamat untuk individu positif COVID-19 keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, protokol itu memerlukan kajian terperinci dan mengambil sedikit masa sebelum diputuskan. Kan sebab kita kena terima COVID kekal selama-lamanya. Dan sekiranya kita menafikan hak untuk mengundi. Mungkin di Johor understandable lah sebab kita belum lagi siapkan protokol yang selamat. Tetapi saya kata pada pegawai saya kata COVID is going to be with us. Kalau kita menafikan hak mereka untuk mengundi, kita terus menafikan hak berperlembagaan. Jadi kita sedang memikirkan what is the safest way for them to go and vote. Khairi melancarkan laporan tahunan Clinical Research Malaysia 2021 di Putrajaya. Tegas beliau, kesihatan awam perlu dijadikan keutamaan penting apabila membincangkan soal PRU15 dan tarikh ia bakal diadakan. Dan bagi beliau, PRU15 boleh diadakan ketika tempoh risiko jangkitan COVID-19 paling rendah. Keupayaan virus COVID-19 bermutasi dan mengubah bentuknya menyebabkan keperluan terhadap dos penggalak sangat tinggi, terutamanya bagi golongan berisiko tinggi seperti individu berkomorbiditi, uzur dan warga emas. Menurut pakar geriatrik Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Tunku Muzaffar Shah Tunku Jaafar, sifat mutasi virus itu secara tidak langsung mengakibatkan keberkesanan vaksin sedia ada menyusut dan tidak dapat bertahan dalam tempoh yang lebih lama. Virus ni memang kita tengok memang dia hebat ya. Tak pernah kita tengok virus yang macam ni yang begitu aktif, bermutasi dan mengubah dia punya bentuk ya. Jadi keberkesanan vaksin bila dia berubah tu memang kuranglah sedikit. Jadi dalam masa mungkin 5-6 bulan selepas kita lengkapkan 2 dos vaksin yang dirancang itu, tahap perlindungan mungkin turun sampai 40-50% sahaja. Jadi inilah sebab kita galakkan sangat dos penggalak bagi golongan yang berisiko tinggi dan termasuklah golongan warga emas. Mengenai suntikan dos keempat, beliau berkata kajian terperinci sedang dilakukan sebelum ia dilaksanakan. Kaji data, ya, ada beberapa negara yang telah mengamalkan atau telah berimplementasikan dos keempat ini seperti Israel, Chile, Sweden dan United Kingdom pun sedang mempertimbangkan isu ini. Tapi dia tengah pertimbangkan isu ini dos keempat ya bagi golongan yang berisiko tinggi, iaitu yang berkomorbiditi, yang uzur dan dalam golongan warga emas, termasuk frontliner lah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM akan melantik 30,000 duta komuniti yang berperanan memastikan tahap pematuhan SOP tinggi oleh komuniti sepanjang fasa peralihan ke endemik mulai 1 April ini. Lantikan tersebut akan membabitkan pimpinan masyarakat, NGO dan sukarelawan. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, jemaah menteri telah bersetuju agar KCOM bekerjasama dengan beberapa kementerian lain bagi melaksanakan program berkenaan. Majlis Pelancaran Duta Komuniti dijangka berlangsung di Perlis Jumaat ini.
di mana mereka-mereka ini secara sukarela akan berada di tempat-tempat yang orang berimpun ramai dan mereka akan memberikan soft reminder tentang pematuhan pada penjarakan, pemakaian pelitup muka yang betul, cuci tangan dan lain-lain, pematuhan SOP. Tapi dalam bentuk advisory, dalam bentuk yang friendly dan community based. Beliau memaklumkannya selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di Kampung Serongga, Repek, Pasir Mas. Malaysia dan Vietnam tingkatkan kerjasama dalam bidang latihan diplomatik, perundangan, perburuhan dan media. 4 dokumen yang melibatkan perjanjian persefahaman MOU itu disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatannya Pham Minh Chinh. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah bertukar dokumen surat niat berhubung kerjasama dalam latihan diplomatik. MOU perburuhan berkaitan mengenai pengambilan, penggajian dan penghantaran pulang pekerja. Manakala MOU perundangan pula berkaitan aktiviti kerjasama undang-undang. Untuk media pula, ia melibatkan perjanjian kerjasama profesional antara Agensi Berita Nasional Malaysia Bernama dan Agensi Berita Vietnam. Terdahulu, kedua-dua pemimpin dan delegasi berbincang mengenai pelbagai kerjasama, antaranya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, isu serantau dan antarabangsa bagi meningkatkan perhubungan dua hala. Perdana Menteri menggunakan sepenuhnya bahasa kebangsaan dan seterusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sepanjang mesyuarat berlangsung. Selepas berakhirnya pertemuan dua hala Perdana Menteri diraikan dalam satu majlis makan tengah hari. Sementara itu, lawatan Perdana Menteri ke Vietnam hari ini bermula dengan sambutan rasmi di Istana Presiden. Ketibaan beliau disambut oleh Ching. Sejurus tiba, Datuk Seri Ismail Sabri dibawa ke pentas utama dan lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memeriksa perbarisan kawalan kehormat diiringi oleh Ching. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN menyasarkan nilai jualan kenaf sebanyak 10 juta ringgit tahun ini. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamaruddin berkata, industri berkenaan diyakini mempunyai nilai komersial yang tinggi. Namun, pengeluaran bahan mentah masih rendah berikutan jumlah penanam yang kurang. Pada tahun lalu, nilai jualan kenaf mencatatkan nilai jualan 4.2 juta ringgit. Pemilik sawah padi bendang untuk menggilirkan, integrasikan penanaman padi dengan penanaman kenaf. Jadi dia dapat menampakkan dua pendapatan lah kalau mereka laksanakan macam ini. Jadi kalau untuk ambil tanah baru untuk kita tanam kenaf memang susah sikit. Mungkin tidak berbaloi ya. Tapi kalau dia sebagai satu crop sampingan, crop gile-gile itu dia berbaloi lah. Jadi menghasilkan pendapatan tambahan kepada petani-petani. Berdasarkan rekod setakat tahun 2020, hanya 934 orang penanam kenaf menghasilkan lebih 6,450 tan. Manakala 54.72 tan biji benih kenaf berkualiti dihasilkan oleh 127 penanam yang sama pada tahun sama. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Penanam Kenaf Jaya Kebangsaan tahun 2020 di Rompin. Langkah kerajaan menangguhkan pelaksanaan gaji minimum baharu bagi syarikat mikro adalah wajar mengambil kira beberapa faktor. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Tan Sri Noh Omar, syarikat terbabit mempunyai pendapatan kecil dan berdepan kekangan membayar gaji pekerja khususnya dalam fasa pemulihan ketika ini. Ialah usahawan yang pendapatan tahunannya bawah 300,000 setahun dan mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang. Jadi oleh kerana golongan yang ramai terlibat dalam PKP, pada PKP yang lepas hampir 43,000 usahawan terlibat, usahawan mikro yang terlibat.
Kemudian banjir pula melanda yang boleh dikatakan melibatkan hampir dekat 70% usahawan mikro ini. Jadi mereka ni usahawan mikro baru nak bernafas. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan banjir usahawan keluarga Malaysia kepada sahabat usahawan amanah ikhtiar AIM. Kerajaan akan terus komited bagi memastikan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dikekalkan sebagai kawasan perhutan. Oleh itu, penghayatan 3 aspek seperti pembangunan ekonomi, kestabilan alam sekitar serta sosio dan budaya amat penting dalam melestarikan hutan negara. Ya, pada Hari Hutan Antarabangsa 2022, wartawan Aisyah Yatim melihat peranan institusi penyelidikan dan perhutanan Malaysia FRIM dalam menjaga kelestarian perhutanan negara. Bertemakan hutan, pengubahhasilan dan penggunaan secara mampan, FRIM sentiasa mendukung usaha murni tersebut. Menurut Ketua Pengarahnya Dr. Ismail Parlan, FRIM bekerjasama rapat dengan Jabatan Perhutanan Negeri dalam menambah baik sistem pengurusan hutan dari semasa ke semasa. Yang pertama dari segi aspek pembangunan ekonomi seperti perindustrian, perkayuan yang sebenarnya menyumbang ekonomi yang besar lebih pada 22 bilion setahun pada ekonomi negara kita dan memberi pekerjaan lebih pada 300,000 peluang pekerjaan kepada masyarakat. Yang kedua, aspek kestabilan alam sekitar, contoh mengawal perubahan iklim dan juga hutan selaku sumber air ataupun air bersih, ya, dan lain jugalah. Dan aspek yang ketiga berkaitan dengan sosio ataupun budaya. Tahu atau tidak, setengah budaya kita ini adalah terkait dengan hutan. Contohnya mereka yang duduk berhampir dengan kawasan hutan seperti penduduk orang asli dan sebagainya. Selain itu, FRIM juga dalam usaha memastikan sifar sisa penggunaan bahan mentah daripada hutan. Kami menjalankan penyelidikan bagi penggunaan sumber yang secara optimal. Contoh, kita cuba mengurangkan sisa bahan-bahan mentah yang kita keluarkan daripada hutan dengan menghasilkan produk-produk baharu, produk perabot dan sebagainya lah. Ya, kita seboleh-boleh daya kita cuba hasilkan zero waste ataupun sifar sisa agar kita dapat mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan mentah daripada hutan yang memang berharga. Sempena Hari Hutan Antarabangsa yang disambut hari ini, harapan FRIM ialah supaya masyarakat ambil peduli perihal berkaitan hutan termasuk menjaga persekitaran daripada sebarang vandalisme. Jadi anda semua berperanan untuk memastikan sambil kita menikmati suasana hutan itu tadi, kita berperanan untuk menjaga kebersihan hutan itu sendiri. Dan juga kita harap masyarakat tidak melakukan pencerobohan kepada kawasan hutan. Kita dapati ada juga yang mana mereka yang gemar aktiviti dalam hutan itu masuk secara haram. Sedar atau tidak, itu membahayakan anda sendiri. Setakat 10 Mac yang lalu, sebanyak 27.7 juta pokok telah berjaya ditanam di seluruh negara melalui kempen penanaman 100 juta pokok. Oleh itu, anda juga berperanan dalam melestarikan hutan negara kita. Aisyah Yatim, Berita RTM. Baik, Fiona, tahu tak apa keistimewaan tarikh 21 Mac ini? Baik, setahu saya setiap tahun pada tarikh ini akan disambut Hari Sindrom Down. Ya, tepat sekali. Lebih menarik lagi sebenarnya tarikh 21 Mac ini dipilih bagi menghargai mereka yang mempunyai kelainan genetik melibatkan faktor kromosom ke-21. Ikuti laporan Vimala Kasturi Verasamy yang melawat anak-anak Persatuan Sindrom Down Malaysia di Ibu Negara. Ketika melawat pusat ini, lebih 20 anak-anak seawal umur 4 tahun sedang mengikuti program dan latihan yang disediakan. Ini meliputi program prasekolah kepada pelajar berusia tidak melebihi 6 tahun dan kemahiran vokasional kepada yang berumur lebih 19 tahun. Mereka dilihat berupaya belajar, namun kaedah pembelajaran digunakan adalah berbeza daripada kaedah sekolah biasa. Kita ikut kita
kita ikut peruntukan ya, maknanya ikut umur, ada berapa cikgu, berapa murid. Jadi kita ikut. Jadi kita sekarang ni dalam tiap kelas tu dia ada satu cikgu, ada dua pembantu. Tapi kadang-kadang ada kelas tu 2 cikgu, 1 pembantu. Sebab dulu kita punya kelas sekurang-kurangnya tiap kelas tu ada 8-10 orang. Jadi 3 lah dengan 2 cikgu atau 1 pembantu atau 2 cikgu dengan 1 pembantu. Bagi memberi keyakinan kepada anak-anak ini, Pusat Sindrom Down Malaysia turut melaksanakan program rangsangan bayi seawal umur 4 bulan. Pusat ini juga mempunyai tenaga pengajar yang merupakan individu daripada golongan Sindrom Down. Saya kerja kat sini, adik-adik. Saya kerja basuh pukul 8 pagi. Pelbagai cabaran dihadapi tenaga pengajar dan anak-anak istimewa ini, lebih-lebih lagi pada tempoh pandemik COVID-19. Namun kini, pelajar gembira apabila pembelajaran kembali secara bersemuka dan dapat berjumpa rakan-rakan serta guru mereka. Persatuan Sindrom Down Malaysia sentiasa berusaha memastikan anak-anak menguasai kemahiran berfikir, komunikasi dan vokasional agar mereka juga mampu menjadi individu berjaya. Kekurangan bukanlah penghalang kepada seseorang untuk menempuh cabaran dan berjaya dalam hidup. Begitu juga kepada anak-anak istimewa ini melalui kesihatan, pendidikan serta kebajikan daripada Persatuan Sindrom Down Malaysia. Anak-anak ini mampu mencapai kehidupan berdikari sama seperti kita. Selamat menyambut Hari Sindrom Down Sedunia. Terimalah Kasri Brastami, Berita RTM. Baik, meski fokus intipati domestik, ia tidak menjadi satu kekangan besar untuk program Syahadah yang memasuki edisi ke-16 untuk terus mendapat tempat dalam kalangan penonton setia RTM. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Cik Roslan Cik Daud, garapan Syahadah musim ini membawa penonton menelusuri keindahan Islam dalam konteks hijrah di dalam negara. Bakal bersiaran sepanjang bulan Ramadan bermula 3 April ini. Program yang diterbitkan unit majalah dan dokumentari akan disiarkan di 3 saluran RTM iaitu TV1 pukul 6.30 petang, saluran berita RTM pukul 8.30 malam dan TV OK 9.30 malam. Menyelusuri adat besar, budaya, pengamalan agama mengikut zona yang telah ditentukan tadi. Itulah yang kita katakan kelainan, tetapi kelainan daripada kebiasaan sebelum ini, selepas pandemik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Syahadah di Ibu Negara. Pendekatan kali ini lebih tepat untuk memastikan khayal penonton disajikan dengan kandungan ilmiah yang mampu membentuk budaya ilmu. Lebih menarik, program Syahadah turut disertakan dengan kuis mingguan dengan tawaran hadiah istimewa. Tajaan daripada pihak Sasa Salt yang diwakili oleh syarikat Red Sea Industry Sdn Bhd, AET Travel Sdn Bhd, Rabani Productions dan Disaji. Baik, berita perdana pada malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Terus bersama Nazri Fahmi. Silakan. Harimau Malaya perlu buktikan sesuatu di Singapura. Terima kasih Syaril dan Fiona. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan badminton terlebih dahulu. Kejuaraan seluruh England di Birmingham yang menutup tirainya pada Ahad lalu mengundang pelbagai reaksi terhadap prestasi pemain-pemain negara, termasuklah di bawah Persatuan Badminton Malaysia BAM.
Pengarah Kejutihan Bergu Reksi menaiki ada rumusan berkenaan prestasi yang dipamerkan pemain negara khususnya pemain bergu. Ikuti laporan yang disediakan oleh Muhammad Zambri Suharani. Reksi sejarah jujur kecewa dengan prestasi yang ditunjukkan bergu campuran negara pada edisi ke-113 seluruh England. Chen Tan Jie, Pek Ye Wei dan Ko Su Wan, Sheven Jamin Lai kandas seawal pusingan pertama. Manakala pasangan Hu Pang Ron, Che Ye Ji tewas pada pusingan kedua. Semua performance pemain itu memang kalau kita tengok mix double ada sedikit disappointed, namanya lebih merasa mana ya, tak lepas lah gitu. Jadi ada rasa takut kalah apa semuanya. Jadi apa yang saya nampak itu tidak seperti apa yang telah mereka buat dalam latihan lah. Bagi pasangan muda Gol Zifei, Nur Izzuddin Ramsani pula, MC mengakui kecederaan yang dialami Nur Izzuddin menjadi punca utama juara terbuka Jerman itu tewas. Gandingan perlitan M. Tina, beliau memuji apabila hampir melakar kejutan untuk bergelar pasangan wanita pertama marah ke separuh akhir kejohanan berkenaan. Manakala ini nasihat reaksi buat bergu lelaki nombor 1 negara, Aaron Shah, Suh Hu Yik yang masih kemarau kejuaraan sulung selepas terkandas di pusingan kedua All England. Kalau mau jadi champion itu harus berkompetisi lebih solid dan juga lebih work hard lagi lah, ya. Jangan hanya rely kepada skill atau apa yang mereka sebagai status mereka bronze medal atau apalah. Secara tuntasnya masih banyak yang perlu diperbaiki oleh barisan kejuruteraan dan pemain menjelang aksi Piala Thomas Uber Bangkok, Thailand, Mei depan. Buat peminat badminton tanah air, kekal negatif COVID-19. Namun, biar positif, sokongan buat skuad kebangsaan. Muhammad Zambri Suharani, Berita RTM. Kita balik ke sukan bola sepak. Skuad Harimau Malaya perlu membuktikan sesuatu kepada seluruh peminat bola sepak negara apabila turun beraksi dalam siri Persahabatan 3 Negara FAS 2022 yang akan bermula di Singapura minggu ini. Pemain sayap lincah Muhammad Faisal Abdul Halim berkata prestasi yang dipamerkan dalam perlawanan tersebut sudah pasti menjadi penanda aras penting buat skuad kebangsaan sebelum mengharungi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 pada Jun depan. Dalam dua aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 itu, Malaysia dijadual menentang Filipina pada Rabu ini sebelum bertemu tuan rumah Singapura pada 26 Mac kemudian. Kalau dalam dua perlawanan friendly ini, kalau kita tak boleh membuktikan pasukan kita terbaik, macam mana kita nak lawan di Asia Cup nanti, kita nak lawan yang Bahrain dengan Turkmenistan. So Bangladesh memang lagi bagus pada Filipina dengan Singapura kan. So kalau kita dengan Singapura pun Filipina pun kita tak dapat saing, macam saya cakap, macam mana kita nak bersaing dalam Asia Cup nanti ya. Pemain Terengganu FC berusia 24 tahun itu turut bersetuju dengan Ketua Jurulatih baharu Kim Pan Gun yang menyifatkan pemain negara sebenarnya memiliki kualiti tersendiri namun kurang keyakinan diri. Bukan kita ni tak ada skill untuk main, bukan kita tak ada keupayaan untuk berlawan dengan tim-tim lain. Cuma kita tak ada dapat satu, orang kata, semangat kesukanan yang betul diterapkan. Sekarang ni bila datang Coach Kim, kita dapat satu teamwork yang lebih baik, yang lebih mantap. Pada saya memang perubahan akan berlaku yang saya boleh katakan, dan corak permainan akan berubah yang kita akan lebih agresif lah, itulah. Selepas menentang Filipina dan Singapura, skuad negara akan menamatkan siri persahabatan itu dengan kelab tempatan Albirex Niigata FC pada 28 Mac ini. Sesi latihan pagi tadi merupakan yang terakhir sebelum mereka berlepas esok. Saingan Liga Premier Ketua Jurulatih PDRM FC Wan Rohaimi Wan Ismail berpuas hati dengan kemenangan 3-1 ke atas Perak FC dalam pertemuan yang berlangsung di Stadium Perak Ipoh semalam.
Wan Rohaimi menyifatkan kemenangan itu mampu mengembalikan semula keyakinan pemain PDRM yang sedikit hilang sebelum ini susulan beberapa masalah. Dengan result dan dengan kesungguhan yang dipamerkan, walaupun persiapan kami agak terganggu, saya puas hati. Dan saya sekali lagi saya beri pujian kepada semua pemain saya. Dengan kemenangan first game ni adalah yang saya amat nantikan untuk melonjakkan balik, untuk dapatkan balik rentak yang sedikit hilang bagi saya, sedikit hilang. So alhamdulillah, apa target kami, apa matlamat kami hari ini kita tercapai. Syukur alhamdulillah. Pada aksi tersebut, skuad The Corps bangkit daripada ketinggalan untuk menyamakan kedudukan menerusi pemain importnya Martin Adamek sebelum Mirbek Akhmataliev meledak 2 gol di babak kedua. Edisi Sukan 21 Mac berakhir di sini. Saya Nazif Ahmad Syukri. Kembali semula bersama Fiona dan Syaril. Salam sukan untuk semua. Kembali. Dentuman, guruh dan kilat sememangnya agak menakutkan. Apatah lagi jika menyaksikannya sendiri panahan peti di depan mata. Dan itu yang kita nak saksikan dalam segmen hashtag malam ini. Panahan peti berjaya dirakam di litar jalanan antarabangsa Pertamina Mandalika, Indonesia. Melalui video dimuat naik di Twitter menerusi akaun Letnan Down, peti disertai hujan lebat mengejutkan penonton selain menyebabkan perlombaan tertangguh. Video berkenaan mendapat lebih 200,000 tontonan. Bunyi kuat penggera keselamatan daripada sebuah rumah mengejutkan ramai. Rupa-rupanya seorang anggota tentera tersasar mendarat di atas bumbung dalam kawasan perumahan. Tidak dapat dipastikan lokasi kejadian dan rata-rata penduduk terkejut selain meluahkan rasa syukur kerana anggota berkenaan selamat. Sehingga kini video dimuat naik di TikTok Vex 7069 mendapat lebih 1 juta tontonan. Ikan berkepala 2 berjaya ditemui petugas pantai di Sao Paulo, Brazil baru-baru ini. Ahli biologi marine Eric Comin mendedahkan situasi itu sama seperti kembar yang dilahirkan dalam keadaan bercantum atau kembar siam. Situasi seumpama itu katanya jarang berlaku dan ikan tersebut berjaya untuk terus hidup. Baik, berita perdana edisi 21 Mac berakhir di sini. Ikuti program inklusif selepas ini. Dan itu, Assalamualaikum. Dan salam keluarga Malaysia.